Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Ammar Firdaus Berosidi, bernombor metrik 228284. Dan pada hari ini saya akan menerangkan berkenaan tugasan 2 bagi kursus LHE 3102 Pelajaran Nahu Melayu, iaitu tugasan menghuraikan penggunaan tata bahasa sebagai bahan pengajaran berdasarkan dokumen standard, kurikulum dan pentaksiran di SKP tingkatan 1. Saya akan meneruskan pembentangan saya dengan aspek tata bahasa dan standard pembelajaran yang telah dipilih. Bagi aspek tata bahasa, saya telah memilih aspek morfologi dan bagi standard pembelajaran pula, saya telah memilih 5.1.2 memahami dan menggunakan kata adjektif warna, bentuk, perasaan dan waktu dengan betul mengikut konteks daripada standard kandungan 5.1 memahami dan menggunakan perkataan daripada pelbagai golongan kata dalam pelbagai ayat. Takrifan standard pembelajaran 5.1.2 memahami dan menggunakan kata adjektif warna, bentuk, perasaan dan waktu dengan betul mengikut konteks. Memahami bermaksud tahu dan mengerti benar akan sesuatu. Menggunakan membawa maksud melakukan sesuatu dengan mengambil sesuatu sebagai tujuan. Kata adjektif pula bermaksud kata yang menerangkan sifat atau keadaan sesuatu kata nama. Warna pula membawa maksud kesan yang didapati oleh mata daripada cahaya yang dipantulkan oleh benda-benda yang dilihatnya. Bentuk pula membawa maksud cara, gaya, corak, susunan. Perasaan membawa maksud perihal merasai dengan badan atau kulit. Waktu pula membawa maksud ukuran masa yang tertentu. Betul membawa maksud benar, tidak salah atau tepat. Mengikut pula membawa maksud selaras dengan atau berdasarkan sesuatu peraturan, arahan atau kehendak. Dan yang akhir sekali ialah konteks yang membawa maksud latar belakang atau keadaan sekeliling yang membantu menjelaskan dan menentukan maksud sebenar sesuatu perkataan, ungkapan, kejadian atau maklumat. Terdapat 4 aspek penting yang harus dititik beratkan dalam standard pembelajaran yang dipilih, iaitu yang pertama, kemahiran, memahami dan menggunakan. Yang kedua, sistem bahasa, iaitu kata adjektif warna, bentuk, perasaan dan waktu. Yang ketiga ialah ukuran penilaian dengan betul dan yang keempat juga ialah ukuran penilaian mengikut konteks. Baik, daripada aspek penggabung jalinan kemahiran pula, dalam standard pembelajaran ini, guru telah menggabungkan 4 kemahiran, iaitu yang pertama, kemahiran mendengar, yang kedua, kemahiran bertutur, yang ketiga, kemahiran membaca dan yang keempat, kemahiran menulis. Pembentangan diteruskan dengan mengetahui objektif pembelajaran bagi standard pembelajaran 5.1.2 memahami dan menggunakan kata adjektif warna, bentuk, perasaan dan waktu dengan betul mengikut konteks. Objektif pembelajaran yang pertama ialah mengenal pasti 4 jenis kata adjektif yang terkandung dalam bahan dengan betul. Dan objektif pembelajaran yang kedua, membina ayat menggunakan 4 jenis kata adjektif secara lisan dengan betul mengikut konteks. Sebelum kita bergerak dengan lebih lanjut, kita perlu mengetahui apa itu kata adjektif. Kata adjektif yang juga dikenali sebagai kata sifat ialah perkataan yang menjadi unsur inti dalam binaan frasa adjektif. Kata ini merupakan golongan kata yang menerangkan sifat atau keadaan sesuatu kata nama. Terdapat 9 jenis kata adjektif yang perlu kita ketahui, iaitu yang pertama, kata adjektif sifatan atau keadaan, yang kedua, kata adjektif warna, yang ketiga, kata adjektif ukuran, yang keempat, kata adjektif bentuk, yang kelima, kata adjektif waktu, yang keenam, kata adjektif jarak, yang ketujuh, kata adjektif cara, yang ke-8, kata adjektif perasaan dan yang terakhir, iaitu yang ke-9, kata adjektif panca indera.
Terdapat 4 kata adjektif yang difokuskan dalam standard pembelajaran kita pada hari ini, iaitu yang pertama kata adjektif warna, yang kedua kata adjektif bentuk, yang ketiga kata adjektif waktu dan yang keempat kata adjektif perasaan. Mari kita tengok apa itu kata adjektif warna. Kata adjektif warna merupakan perkataan yang membawa pengertian warna sebagai unsur keterangan. Contohnya seperti merah, kuning, jingga, biru dan sebagainya. Kata adjektif bentuk pula ialah perkataan yang membawa pengertian rupa bentuk sebagai unsur keterangan. Contohnya seperti bulat, lonjong, bujur, leper, lekuk, lurus dan lain-lain. Kita bergerak kepada kata adjektif perasaan. Kata adjektif perasaan ialah perkataan yang membawa pengertian konsep perasaan sebagai penerang kata nama dan diikuti oleh kata segi nama. Contohnya seperti suka, sedih, marah, gembira dan banyak lagi. Dan yang terakhir ialah kata adjektif waktu. Kata adjektif waktu ialah perkataan yang membawa konsep masa sebagai unsur keterangan. Contohnya seperti baharu, lama, suntuk, awal, lambat, cepat dan lain-lain. Pembentangan diteruskan lagi dengan aktiviti 1 bagi kata kunci pertama iaitu memahami. Baiklah, pertama, murid perlu dibahagikan kepada 4 kumpulan. Setiap kumpulan perlu membaca secara intensif atau secara perlahan petikan yang diberikan oleh guru. Setiap kumpulan seterusnya perlu mengenal pasti lalu menyenaraikan kata adjektif yang terdapat dalam petikan menggunakan kertas sebak yang dibekalkan oleh guru. Kata adjektif tersebut perlu disenaraikan mengikut jenis menggunakan peta minda iaitu peta pokok. Setiap kumpulan dikehendaki membentangkan senarai kata adjektif dalam bentuk peta pokok tersebut di hadapan kelas. Dan yang terakhir, guru perlu membetulkan kesalahan jika perlu dan memuji kumpulan yang dapat mengenal pasti serta menyenaraikan kata adjektif dengan baik. Bergerak kepada aktiviti 2 yang menekankan kata kunci menggunakan. Aktiviti 2 merupakan kesinambungan hasil aktiviti 1. Merujuk kepada hasil aktiviti 1, murid diminta untuk melihat semula kata adjektif yang telah disenaraikan daripada petikan. Murid seterusnya perlu memilih 4 kata adjektif berlainan jenis daripada petikan tersebut untuk aktiviti membina ayat. Murid diberi masa 1 hingga 2 minit untuk berfikir. Dan secara rawak, guru memilih murid untuk menyebut satu demi satu ayat yang telah dibina secara lisan menggunakan keempat-empat kata adjektif mengikut konteks. Guru memperbetulkan sebutan dan struktur ayat jika perlu dan memuji murid yang dapat menggunakan kata adjektif dengan tepat mengikut konteks. Pembentangan diteruskan dengan bahan pengajaran. Bahan pengajaran yang pertama ialah buku teks Bahasa Melayu tingkatan 1, halaman 119, iaitu berkaitan dengan standard pembelajaran yang dipilih. Bagi bahan pengajaran yang kedua ialah bahan pengajaran yang dicipta sendiri oleh guru sebagai bahan bantu mengajar BBM. Teks Hari yang Tidak Disangka telah dibina oleh saya sendiri yang mempunyai keempat-empat jenis kata adjektif yang terlibat dalam standard pembelajaran yang dipilih. Secara keseluruhannya, pengajaran dan pembelajaran ini berjaya membantu murid memahami penggunaan kata adjektif warna, bentuk, perasaan dan waktu dengan lebih jelas. Melalui aktiviti mengenal pasti kata adjektif dalam petikan serta membina ayat secara lisan, murid dapat menggunakan keempat-empat jenis kata adjektif tersebut dengan betul dan sesuai mengikut konteks.
Pelibatan murid secara aktif turut meningkatkan keyakinan mereka dalam bertutur serta mengukuhkan penguasaan kemahiran bahasa secara menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya untuk pembentangan tugasan 2 bagi kursus LHE 3102 pengajaran Nahu Melayu, iaitu tugasan menghuraikan penggunaan tata bahasa sebagai bahan pengajaran berdasarkan dokumen standard kurikulum dan pentadsiran di SKP tingkatan 1. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.